Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa yustahabbu sujudu sahwi wa huwa sajdatani qubayla salam inda tarki tashahhudil awwali was salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wa tarkil kunut fi subhi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wal qiyami fihi wal kalamil qalili nasiyan wa ziyadati ruknin fi'liyyin nasiyan wal uklil qalili nasiyan. Baik. Jadi faslun, kata musannif rahimahullah, dan disunatkan sujud sahwi. Jadi dalam ibarat yang ringkas wa yustahabbu sujudu sahwi, pengarang menyatakan hukum sujud sahwi, iaitu sunat. Wa huwa sajdatani, dan sujud sahwi itu adalah dua kali sujud. Qubayla salam, tempat dia di mana? Sebelum salam. Bila kita kena disunatkan sujud sahwi? Inda tarki tasyahhudil awal, dan seterusnya lah ketika meninggalkan tasyahud awal dan seterusnya yang disebutkan oleh pengarang yang kita akan baca nantilah. Baik. Saya tengok dulu dalam syarah, kata pengarang asy-syarih hafizahullah, faslun fi sujudis sahwi ay as-sujud alladhi sababuhu as-sahwu. Fasal pada menyatakan sujud sahwi, iaitu sujud yang sebabnya adalah terlupa. Ataupun yang mana sebabnya adalah khalal, ataupun kecacatan atau kepincangan yang berlaku dalam solat, sama ada secara terlupa atau secara sengaja. Cuma asal makna as-sahwu tu terlupa lah. Dia akan jelaskan nanti lagi. Cuma sebab sujud sahwi tu bukan semata-mata terlupa. Tak terlupa pun dalam mazhab kita tetap disunatkan sujud sahwi. Jadi dengan tafsiran sujudus sahwi fi sujud, faslun fi sujudis sahwi ay as-sujud allazi sababu sahwu. Jadi kita dapat faham idafat sujud kepada sahwi itu min idafati musabbab kepada sebab. Idafat sesuatu kepada sebab dia. Sujud dikira sebagai musabbab, as-sahwu tu dikira sebagai sebab. Sebab terlupa ataupun sebab kecacatan yang berlaku dalam solat disunatkan sujud sahwi. Jadi as-sahwu tu sabab, as-sujud itu musabbab. Sebab itulah dia tafsirkan. Kita dapat faham tu daripada tafsiran yang dia datangkan, ai as-sujud allazi sababuhu as-sahwu. Baik, apa makna as-sahwu? As-sahwu fil lughah nisyanu syai' wal ghaflatu anhu. Jadi as-sahwu pada lughah dengan makna lupa akan sesuatu dan leka daripadanya ataupun lalai daripadanya. Itu makna as-sahwu. Tapi adakah dimaksudkan dengan sujud sahwi di sini sujud yang disebabkan oleh terlupa ataupun lalai daripada sesuatu semata-mata? Jawabnya tidak. Dalam bab sujud sahwi, dalam fiqh kita mengaji as-sahwu, maksud dia apa yang dia nak jelaskan selepas ni. Dia kata al-murad wal muradu bihi huna, dan yang dikehendaki
ataupun yang dimaksudkan dengan as-sahwu di sini adalah mutlaqul khalalil waqi' fi shalah, semata-mata kecacatan ataupun kepincangan yang berlaku di dalam solat. Sawa'un kana amdan aw nisyanan, sama ada kecacatan yang berlaku di dalam solat itu berlaku secara sengaja ataupun terlupa. Kalau sengaja sekalipun kita tinggalkan tasyahud awal, sunat juga kita sujud sahwi. Sengaja kita tinggalkan kunut, disunatkan kita sujud sahwi. Bukan terlupa je, sengaja pun disunatkan untuk kita sujud sahwi. Jadi kalau nak ikut asal makna kalimah tu terlupalah. Tapi maksud dalam yang dimaksudkan dalam kitab fiqh ni bukan semata-mata terlupa. Semata-mata kecacatan yang berlaku dalam solat. Kan, sama ada secara terlupa ataupun tidak. Kemudian adakah sujud sahwi ni daripada khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya iyalah. Sujud sahwi ni kata syarah wa sujudus sahwi min khususiyati hadhil ummah. Sujud sahwi daripada khususiat umat ini. Maknanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Lepas tu pada tahun berapa disyariatkan? Kata syarah walam yu'lam fi ayyi sanatin syuri'ah, dan tidak diketahui pada tahun bila ia disyariatkan, dituntut. Wa inna ma syuri'a jabran lil khalali wa irghaman lisyaitan, dan hanya saja disyariatkan ataupun dituntut sujud sahwi ni kerana nak menampung jabran, nak menyampung lil khalal, akan kecacatan yang berlaku di dalam solat, wa irghaman lisyaitan, dan kerana nak menghina akan syaitan. Walaysa fi salatil janazati sujudun lisahwi, dan tidak ada pada solat jenazah sujud sahwi. Kalau orang tanya dalam solat jenazah ada sujud sahwi tak? Jawabnya tidak ada. Lepas tu dalam sujud tilawah dengan sujud syukur ada sujud sahwi? Jawabnya ada. Bi khilafi sajdatai at-tilawah wa syukri, bersalahan dua sujud, iaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Boleh juga berlaku kita kata khalal yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi pada sujud tilawah dan sujud syukur. Fa innahu yadkhulu fihi ma 'ala al-mu'tamad, maka sesungguhnya sujud sahwi itu masuk pada sujud syukur dan sujud tilawah itu atas pendapat yang muktamad. Maksudnya boleh berlaku juga pada sujud syukur dan juga sujud tilawah. Kemudian as-sahwu ni, terlupa ni, adakah boleh berlaku pada para nabi? Kata syarah hafizahullah, was-sahwu jaizun ai aqlan. Jadi as-sahwu terlupa itu harus pada akal, pada hak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Walidzalika waqa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam 5 marratin kama dzakara Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Dan kerana itulah kerana harus li jawazi sahwi fi haqqil anbiya alaihi wassalatu wassalam, kerana harus berlaku terlupa pada hak para nabi. Waqa'a, telah berlaku terlupa itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 kali. Waqa'a minan nabi 5 marrat. Berlaku terlupa itu daripada Nabi sebanyak 5 kali, seperti mana yang disebut oleh Ibnul Arabi radhiyallahu anhu, Ibnul Arabi al-Maliki, kan. Fa in qila, maka jika dikatakan ataupun jika disoal, kaifa sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu la yaqa'u sahwu illa minal qalbil ghafilillahi, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terlupa
sedangkan terlupa ini tidak berlaku kecuali daripada hati yang lalai lagi leka. Macam mana boleh berlaku kat Nabi? Ujiba fa in qila, jika ditanya, dikatakan pada soalan, kenapa, bagaimana boleh berlaku kat Nabi tu? Ujiba, dijawab, bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ghaba an kulli ma siwa Allah fasaha an ghairihi ta'ala. Maka dijawab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah lenyap ia, telah lenyap, tenggelam daripada tiap-tiap telah lenyap ia daripada tiap-tiap barang yang selain daripada Allah Taala. Kan? Dia dah tenggelam dalam mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengagungkan Allah Taala. Fasaha an ghairihi, maka terlupa ia daripada selainnya, selain daripada Allah Taala. Washtaghala, dan bersibuk ia bi ta'zimillahi faqat, dan bersibuk ia dengan mengagungkan Allah sahaja. Itu antara jawapan yang disebutkan lah. Lagi satu ada hikmah lah, kan? Ada hikmah. Hikmah dia apa? Nak tasyri', kan, nak syariatkan hukum. Kalau berlaku nanti pada umat dia terlupa dalam solat ni, macam mana? Hukum dia macam mana? Wa ma ahsana qaula ba'dihim, alangkah eloknya perkataan sebahagian ulama, ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Wahai orang yang bertanya kepada aku tentang Rasulullah, macam mana dia boleh lupa? Wasahwu, sedangkan lupa itu min kulli qalbin ghafilin lahi, sedangkan terlupa itu berlaku daripada tiap-tiap hati yang lalai lagi leka. Jadi jawab dia qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha. Nabi ni dah lenyap, hilang, lubuk hati dia daripada tiap-tiap sesuatu. Ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha, lalu lupa ia, telah lenyap, telah ghaib oleh lubuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tiap-tiap sesuatu. Fasaha, lalu lupa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam amma siwallahi, dia telah lupa daripada apa yang selain daripada Allah. Fatta'zimu lillah, maka pengagungan itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas tu kita masuk pada hukum dah lah. Wa yustahabbu sujudus sahwi. Ini masuk kalam matan. Dan nak syarah, nak huraikan pula kalam matan. Dan disunatkan sujud sahwi. Ai wa huwa sunnatun la wajibun. Ai, iaitu ia sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib. Jadi bila sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib, tafraq daripada situ, fala tabtulus solatu bitarkihi, maka tidak batal solat dengan sebab meninggalkan sujud sahwi, kan? Lepas tu apa dalil keadaan sujud sahwi itu sunat? Wa dalilu sunniyatihi, dan dalil keadaan sujud sahwi itu sunat, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqish syakka, apabila syak seorang kamu di dalam solatnya, falyulqish syakka, maka hendaklah ia campakkan syak tu, wal yabni alal yaqin, dan hendaklah dia binakan solat dia tu atas
yakin. 3 4 kan. Jadi yang yakinnya 3. Yang yakinnya 3, maka dia bina di atas yakin. Sebab 3 4 sebelum sampai pada 4 dia akan melalui 3 tu yang yakin, maka tinggalkan yang syak, ambil yang yakin. Fa idza staiqanat tamama sajada sajdataini, maka apabila dia telah yakin sempurna kan solat dia tu, dia telah yakin sempurna, sujud ia 2 kali sujud. Fa in kanat salatuhu tammatan kanat raka'atu nafilatan wasajdataini. Jadi kalau jika sekiranya solat itu solat yang sempurna kan, solat dia tu solat sempurna, jadi rakaat yang lebih itu, contoh 3 4 sebenarnya 4 kan, tapi yang yakinnya sekarang ni 3 lah, cuma waktu tu dia tengah syak, cuma kita kata wakilnya adalah 4. Maknanya dia akan dia akan lebih 1 rakaat lah. Dia akan lebih 1 rakaat dan juga 2 sujud. Dia ada lebih dia ada lebih 1 rakaat, betul ada dengan sujud 2 sujud sahwi tu. Jadi fa in kana solat tamatan, kerana solatnya tu dah sempurna. Jadi rakaat yang dia buat tu nafilah. Jadi nafilah dan juga 2 sujud. Wa in kanat naqisatan, dan sekiranya solat dia tu kurang, kanat rakaatu tamaman li solati. Jadi rakaat yang dia buat itu, yang dia tambah tadi tu, dia tak tambahlah pada hakikatnya. Sebab dia tengah duk syak, 3 ke 4, ambil yang yakin 3, campurkan syak kan. Lepas tu dia solat rakaat yang keempat, itu memang hakikatnya rakaat yang keempat. Memang tu rakaat tu memang kesempurnaan solat dia lah. Tidak ada yang lebih. Yang lebihnya bila? Yang lebihnya bila dia syak 3 ke 4, dia pun ambil 3, tapi pada hakikatnya sebenarnya dia sembahyang dah 4 dah. Jadi dia akan solat 5 rakaat lah. Jadi 1 rakaat tu kira nafilah. Nafilah. Dia kira zaidah kan. Jadi wa in kanat naqisatan kanat raka'atu tamaman li salatihi, rakaat itu jadi sempurnakan solat dia. Wa kanat sajdatani, dan adalah 2 sujud itu murghimatai asyaitan, dan 2 sujud yang dia buat tu, sujud sahwi itu adalah menghinakan syaitan. Syaitan cuba untuk kacau kita dalam solat kita, sampai kita pun terganggu, fikiran pun melayang ke tempat lain. Akhirnya kita syak dalam solat kita, tak hudur hati kita dalam solat kan. Tapi walaupun macam tu, kita tampung balik solat kita. Kita tampung balik solat kita dengan dua ada kecacatan lah tadi dalam solat. Jadi kita tampung balik dengan dua sujud tadi tu. Jadi 2 sujud tadi tu dia kita kata sebagai satu penghinaan lah kepada syaitan. Dia cuma nak rosakkan, tapi dapat tutup semula. Baik. Wajibu, sambung lagi. Wajibu sujud sahwi 'alal ma'mum idza sajada al-imamu lis-sahwi kama sayati. Jadi adakah keadaan yang mana sujud sahwi ni wajib? Ada keadaan ataupun gambaran yang sujud sahwi ni wajib, iaitu sujud sahwi ke atas makmum. Ke atas makmum apabila imam sujud sahwi. Pada ketika itu makmum wajib
turut sujud sahwi bersama dengan imam li ajlil mutabaah, kerana mengikut imam. Jadi kalau dia tak sujud, imam sujud, dia tak sujud, batal solat dia. Jadi kata syarah, wa yajibu sujudu sahwi 'alal ma'mum idza sajada al-imamu lis-sahwi kama sayati. Wajib sujud sahwi ke atas makmum apabila imam sujud. Apabila imam sujud kerana terlupa, seperti mana yang akan datang. Fa in taraka muwafaqatahu 'amidan batalat salatuhu. Maka sekiranya ia meninggalkan muwafaqat imam, dia tinggalkan muwafaqat imam, maksudnya dia tak ikut imam, 'amidan secara sengaja, batalat salatuhu, batal solat dia. Kemudian sujud sahwi ni berapa kali sujud? Wa huwa sajadatani. Dan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Kalau banyak kali terlupa ataupun banyak berlaku sebab-sebab. Sebab-sebab dia ada banyak lagi, dia akan sebut kat depan. Jadi katalah berlaku 2-3 sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Jadi berapa kali sujud dia nak kena sujud? Tetap 2 kali sujud. Wa in kasuras sahwu, dan jika banyak kali atau terlupa ataupun berlaku kecacatan dalam solat. Tinggal tasyahud, tinggal kunut contohnya. Tinggal kunut tu bukan saja tinggal kunut, tinggal selawat lagi kan. Tinggal selawat atas Nabi SAW ketika kunut, selawat atas tinggal selawat. Lepas tu katalah dia makan, dia berkata-kata dengan perkataan yang sedikit, keadaan terlupa, ataupun dia termakan sikit dalam keadaan terlupa. Jadi semua tu berlaku dalam satu solat. Jadi tetap kena sujud 2 kali sujud. Fala yata'addadu wa in ta'addada sababuhu. Yani fala yata'addadu as-sujud, sujudu sahwi, tidak berbilang-bilang sujud sahwi itu, dan jika berbilang-bilang sebabnya sekalipun. Kemudian kalau dia sujud sekali, dia sujud sahwi sekali, lepas tu dia tak jadi sujud sekali lagi. Sujud sahwi kan 2 kali, dia sujud sekali ya. Lepas tu dia dia berpaling daripada sujud sekali lagi. Bagi mudarat ke? Jawab dia tak bagi mudarat. Tak membatalkan pun dia punya solat. Dia cuma sebab orang ni dikira meninggalkan, dia meninggalkan daripada menyempurnakan perkara sunat. Tapi ada keadaan yang batal. Keadaan yang batal macam mana? Keadaan yang batal bila dia sujud sekali dengan niat memang nak sujud sekali. Dia sujud sekali dengan niat memang nak sujud sekali, batal solat dia ketika tu kan. Adapun dia tak niat pun nak sujud sekali, dia niat tu nak sujud 2 kali, cuma lepas dia sujud sekali tu dia memada dengan sekali ya. Beza tu. Awal tadi, awal tu memang dia datangkan dengan satu sujud dengan niat nak sujud sekali ya. Dia nak memada dengan 1 kali sujud. Yang ni batal solat. Yang tak batal ni, dia bukan nak sujud sekali saja. Dia nak sujud tu 2 kali. Nak sujud sahwi lah, sujud sahwi 2 kali sujud. Lepas tu lepas dia sujud sekali tu, dia tak buat lagi sekali tu. Lagi 1 sujud. Dia memada dengan 1 sujud yang dia dah buat. Yang tu tidak mudarat. Kata syarih, walau sajada sajdatan wahidatan lisahwi summa a'rada 'anis saniyati lam yadur. Dan kalau seorang yang solat tu sujud sekali kerana terlupa, dia sujud sahwi sekali saja, summa a'rada 'anis saniyah, kemudian berpaling ia daripada sujud kali yang kedua, lam yadur, tidak mudarat, tidak membatalkan dia punya solat kan. Kat bawah tu dia ada buat nota kaki, falau ata bisajdatin biqasdil iktisari 'alaiha batalat salatuhu kan. Kalau dia datangkan 1 sujud dengan qasad untuk memada dengan 1 sujud atas 1 sujud saja, batal solatnya. Bi khilafi ma idza qasada al-iktisara 'alaiha ba'da fi'liha. Bersalahan apabila dia qasad memada dengan 1 sujud selepas dia sujud sekali tu.
Bukan awal-awal lagi dia kosot nak satu sujud. Ini dia kosot memada atas satu sujud selepas dia buat sujud yang pertama, bukan daripada awal-awal lagi. Daripada awal-awal tu yang batal solat. Li'anna ghayatahu tarku itmamis salah. Karena kesudahannya masalah kedua ni, orang ni dia meninggalkan menyempurnakan sunat. Jadi kata dah dia sujud sekali ya, lepas tu dia berpaling daripada sujud yang kedua. Dia berpaling dari sujud yang kedua. Dia tak sujud lama. Dia lepas dia sujud sekali, lepas tu dia diam sat, lepas tu boleh sujud lagi sekali. Jadi kalaulah sujud yang kali yang kedua tu sebelum berlalu masa yang lama, sujud kali kedua tu sebelum berlalu masa yang lama, maka sujud yang kedua tu akan kita himpunkan dengan sujud yang pertama lah. Maksudnya itu dikira sujud yang kedua bagi sujud yang pertama. Boleh faham kan? Maksudnya dia sujud sekali kan, lepas tu patutnya lepas dia bangun tu dia turun balik lah, tapi dia tak sujud, lama sikit, lepas tu baru dia sujud. Okey, sujud kali yang kedua tu adakah jarak masa antara sujud yang pertama yang kedua tu adakah diceraikan oleh masa yang lama? Kalau tidak diceraikan oleh masa yang lama kan, pada uruf, maka sujud yang kedua tu dikira sujud bersambung dengan sujud yang pertama tadilah kan. Tapi kalau lama masa hak ni dikira sujud baru. Sujud baru ni dikira satu sujud, lepas tu dia kena buat sekali lagi sujud. Dia kata falau sajadah tsaniyata qabla tuli faslin, maka kalau dia sujud sajadah yang kedua sebelum panjang masa penceraian, dummat lil ula, digabungkan sujud yang kedua ni kepada sujud yang pertama. Maksudnya sujud yang kedua ni memang dikira sujud yang kedua untuk sujud sahwi lah. Wa illa, dan jika tidak apa? Jika tidak bi antalal faslu kan, jika tidak dengan bahawasanya panjang fasal, waktu ni sajadatain, dia sujud dua kali. Ya, kira hak baru lah kan. Wa illa wa illam yasjud ats-tsaniyah qabla tulil fasli. Jika dia tidak sujud yang kedua sebelum panjang masa penceraian, dengan makna berlaku penceraian masa yang panjang, sajadatain, dia sujud dua kali balik. Kemudian kata syarah lagi, wa sujudus sahwi ka sujudis salah fil wajibati wal mandubati, dan sujud sahwi seperti sujud solat lah pada perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang mandub. Samalah seperti sujud solat tu kan. Jadi kena jagalah sunat-sunat dia ketika sujud, perkara-perkara yang wajib yang kita buat ketika sujud kan. Sama. Sujud sahwi seperti sujud dalam solat. Nak kena sampaikan 7 anggota apa semua, tekan, lepas tu kepala lebih tinggi daripada punggung. Lepas tu mandubat dia, perkara-perkara sunat dia kan, macam mana letak tangan, tak rapat, renggang sikit apa semua. Tu tangan tu kita tak kepit kan, kita kembangkan sikit. Jadi semua tu samalah seperti sujud solat pada perkara-perkara wajib dan juga mandub. Wa tajibu lahu niyyatun 'alal imam wal munfarid dunal ma'mum, dan wajib untuk sujud sahwi itu wajib niat ke atas makmum, ke atas imam dan juga orang yang solat bersendirian. Ini antara yang dibahaskan oleh para ulama. Adakah
wajib niat untuk sujud sahwi tu. Kita nak sujud sahwi tu, adakah wajib niat ataupun kita memada dengan niat solat di awal solat? Jawab dia wajib niat. Wajib niat. Sebab niat solat di awal solat tu tidak termasuk sekali niat sujud sahwi. Sebab kita awal-awal kita solat, adakah kita niat untuk sujud sahwi sekali? Tak. Kan? Kita pun tak tahu ada anak berlaku terlupa ke ataupun kecacatan dalam solat. Jadi niat di awal solat itu tidak termasuk niat sujud sahwi. Jadi imam dan juga munfarid, orang yang sembahyang seorang-seorang yang nak sujud, dia kena niat sujud sahwi. Dia kosak lah dalam hati dia untuk sujud, dia turun sujud tu untuk sujud sahwi. Adakah sunat talafuz bin niyah pada ketika ni? Kan dalam kita ni dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam masalah niat disunatkan talafuz bin niyah. Yang ni antara tempat yang diistisnakan lah, dikecualikan, tidak disunatkan talafuz dengan niat dalam solat. Kita wajib niat kan, semayang wajib niat, tapi sunat talafuz. Hak lain pun sama juga, sunat talafuz. Sini tak niat, tak disunatkan talafuz bin niyah. Bahkan kalau dia talafuz dengan niat sengaja, batal solat dia. Makmum macam mana? Kena niat juga ke? Makmum tak. Sebab makmum tu pergerakan dia ataupun af'al dia, kita kata solat, dia punya pergerakan dia lah dalam solat itu, kita kata mengikut imam. Dia kita kata macam dia jadi tabi' lah, dia mengikut imam tersebut, cukup dengan niat imam tu. Adapun makmum ni dia ikut je tanpa niat. Lepas tu dia kata watajibu lahu niyatun 'alal imam wal munfarid. Wajib wajib untuk sujud sahwi itu niat atas imam dan juga munfarid dunal makmum. Sebab apa? Li'anna af'alahu tansarifu li mahdil mutaba'ati bila niyah. Apa makna tansarif? Terjemah apa kat sini? Perbuatan-perbuatan dia tu kita kata dipalingkan kerana semata-mata mengikut imam dengan ketiadaan niat. Lebih kurang lah kan. Lepas tu apa yang dimasukkan niat dengan niat tu? Kata kena niat sujud sahwi. Wal murad bin niyati an yaqsida sujud anis sahwi inda syuru'ihi fihi min ghairi talaffuzin. Yang dimaksudkan dengan niat tu bahawa ia qasadkan sujud. Dia qasadkan sujud kerana terlupa lah, kerana kecacatan yang berlaku ketika mula ia pada sujud. Ketika mula ia orang yang solat itu pada sujud tanpa ia berlafaz. Jadi waktu dia nak mula sujud tu, dalam hati dia qasad, dia sujud tu sujud sahwi, tanpa dia perlu dia berlafaz. Fa in talaffaza batalat salatuhu. Maka jika ia lafazkan, yang dilafazkan niat tu, batal solatnya. Kemudian bila kita nak sujud sahwi ni kan, kat mana tempat dia? Kata syarah, wa mahallu sujudi sahwi qubailas salami. Dan tempat sujud sahwi itu adalah sebelum salam, ba'da tasyahhudil akhir, selepas tasyahud akhir, wa ma yatba'uhu minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa du'a. Iaitu sebelum salam, selepas bacaan tasyahud akhir, dan apa yang mengikut tasyahud akhir. Apa yang mengikut tasyahud akhir ni? Minas salati ala nabi SAW, iaitu daripada selawat atas nabi. Kan selepas tasyahud kita selawat atas nabi. Wa alal ali, lepas tu kita selawat pula atas ahli keluarga nabi. Lepas tu kita doa pula kan.
wa du'a. Itulah apa yang mengikut tasyahud akhir tu. Jadi sebelum salam, selepas baca tasyahud, baca selawat atas Nabi, selawat atas keluarga Nabi, dan selepas doa, habis semua tu. Barulah kita sujud sahwi. Sawa'un akana li ziyadati, sama saja sujud sahwi itu kerana ziyadah, kerana disebabkan berlakunya pertambahan rukun fi'li sebagai contoh, ataupun ada ihtimal lah tambah rakaat, am nuqsan, ataupun kerana kekurangan yang berlaku dalam solat, sama ada tambahan yang berlaku dalam solat 5 rakaat contohnya, ataupun terrukuk lebih sekali, ataupun tersujud 3 kali, itu contoh tambahan. Ataupun kerana kekurangan, contohnya tak tasyahud awal, contohnya tak kunut, itu disebabkan kekurangan. Aulahuma, ataupun disebabkan kedua-dua sekali, disebabkan ziyadah dan juga nuqsan. Dia tambah 5 jadi 4 rakaat jadi 5 rakaat, lepas tu tasyahud awal tak baca, jadi ada pengurangan dan ada tambahan. Semuanya sama ada disebabkan sujud sahwi itu disebabkan ada tambahan dalam solat, ataupun ada pengurangan, ataupun ada kedua-duanya. Semuanya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Semuanya dilakukan sebelum salam. Berbeza dengan sesetengah mazhab, mazhab Maliki, sehingga dia ada tafsirkan masalah nuqsan dengan ziyadah. Ada yang berlaku di luar di luar solat, ada yang berlaku di luar. Ada yang sujud, keadaan yang dia sujud di luar selepas salam, ada yang dilakukan sebelum salam. Kenapa kita dalam mazhab Syafi'i ni sujud sahwi ni semua sebelum salam, sedangkan ada riwayat yang sebut Nabi sujud sebelum salam, dan ada riwayat yang menyebut Nabi sujud selepas salam. Jawab dia, li anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam qabla salam wa akhirul amrayni min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana fi'las sujud ni, fi'las sujud di sahwi, kerana perbuatan sujud sahwi sebelum salam tu, itu adalah akhirul amrain, akhir daripada dua perkara daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Zuhri, seperti mana yang berkata oleh Zuhri. Dia antara selepas salam dan sebelum salam itu adalah akhir perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu li maslahatis solah fakana qabla salam, dan kerana sujud sahwi itu adalah kerana maslahah solat, kan? Jadi adalah ia sujud tu sebelum salam. Kalau selepas salam dah keluarlah daripada solat, kan? Jadi semuanya dilakukan sebelum salam, sama ada kerana ziyadah ke, ataupun nuqsan, ataupun kerana kedua-dua sekali. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat situlah. Selepas tu musannif rahimahullah nak sebutkan sebab-sebab yang disunatkan sujud sahwi. Itu kita baca nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrina fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.